Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah hari ini bersama saya, Muhammad Khairi Kamarudin. Saya akan menemubual seorang penyelidik muda. Boleh dikatakan muda lah. Berkaitan tentang kaedah penyelidikan bagi kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan ataupun bentuk grounded theory. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan saya punya panel iaitu Puan Nurul Ashikin Abdul Aziz, merupakan pensyarah di Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, berpendidikan Diploma Pengurusan Perniagaan, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Pemasaran, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan UiTM. Okey, dari segi pengalaman, jadi ada pengalaman akademik, pendidikan geran, pembentangan di persidangan akademik, penilai anugerah franchise Malaysia 2018-2019, anjuran Persatuan Franchise Malaysia dan KPDN HCP, penerima anugerah Best Paper Award bagi conference The 9 International Management and Accounting Conference 2018 organized by UKM, National Research Seminar 2019 organized by UPSI, the 8th International Conference of Global Optimization and its Application 2019 organized by UTHM. Hebat ni kita punya calon ni. Kita punya panel pada hari ini. Okey. Kita teruskan. Pada pandangan, boleh tak saya nak tahu secara ringkas ataupun terperinci lah berkaitan tentang apakah itu grounded theory? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Khairi. Saya Nurul Ashikin. Okey, kita mulakan dengan mengetahui apakah itu grounded theory. Grounded theory atau kita panggil sebagai kajian asas ataupun basic research, di mana ia merupakan salah satu kaedah di bawah penyelidikan kualitatif yang diguna pakai oleh penyelidik dan ianya bersifat induktif. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan induktif adalah apabila sesuatu fenomena itu dikaji secara asas dan kemudiannya membawa kepada pembentukan sebuah teori. Okey, sebenarnya ramai yang menyatakan adakah grounded theory ini adalah salah satu kaedah kualitatif. Ya, ia adalah salah satu daripada kaedah kualitatif dan ianya masih banyak diguna pakai terutama di dalam kajian sains sosial. Okey. Secara asasnya kajian ini teknik grounded theory ini telah dibangunkan pada tahun 1967 oleh sosiologi bernama Barney Glaser, iaitu pada ketika itu beliau melaksanakan kajian tentang awareness of dying patient, dan kemudiannya pada tahun 1990 terdapat satu lagi siri berkenaan dengan grounded theory yang telah dibangunkan oleh Glaser pada tahun 1990, di mana beliau menyatakan bahawa
kaedah grounded theory ini perlu ditetapkan ataupun dimulakan dengan soalan yang berstruktur. Jika kita lihat dari segi pemikiran asas sosiologi yang bernama Barney Glaser, beliau menyatakan bahawa sesuatu fenomena itu dikaji tanpa ada apa-apa idea ataupun pengetahuan di dalam pemikiran seorang penyelidik. Walau bagaimanapun kemudiannya Corbyn tidak Strauss dan Corbyn tidak bersetuju dan ia menyatakan bahawa sebuah fenomena itu lebih berstruktur jika terdapat soalan yang dibangunkan pada awal penyelidikan. Namun kemudian pada tahun 2006 terdapat seorang lagi sosiologi baru iaitu bernama Katie Chalmers. Beliau merupakan anak murid dan didikan daripada Strauss dan Corbyn, di mana beliau come up dengan ada version of grounded theory iaitu constructivist grounded theory. Jadi apa yang membezakan grounded theory Glaser dengan grounded theory Strauss dan juga grounded theory Chalmers adalah grounded theory yang dibangunkan oleh Glaser ianya bersifat induktif, yang seperti mana yang saya terangkan tadi, di mana Strauss pula dia lebih mementingkan kaedah validasi kriteria, dan Chalmers pula menganggap bahawa sesuatu data atau teori itu yang ditemui ianya dibina oleh penyelidik sebagai hasil interaksi yang dilaksanakan di kajian lapangan dan juga secara interaksi dengan peserta kajian. Okay, saya rasa itu asasnya apa itu grounded theory. Okay, Dr. Khairi, silakan. Okey, satu penjelasan yang sangat baik daripada Puan Ashikin. Okey, kalau begitu, kalau Puan ada sebut tentang kajian kualitatif kan. Okey, kalau begitu, mengapa seseorang penyelidik itu perlu membuat kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk kepada grounded theory? Saya nak tahu mengapa. Mungkin ada apa masalah apa problem statement yang memberikan kita membuat grounded theory. Okey, terima kasih Dr. Khairi. Kita ulas ke soalan seterusnya. Mengapa menggunakan kaedah grounded theory? Okey, sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, grounded theory ianya berbeza dengan kajian lain di bawah pendidikan kualitatif seperti kajian kes dan fenomenologi, kerana kajian grounded theory ini ianya adalah asas dan ianya bermula dengan penlibatan penyelidik ke lapangan, berinteraksi dengan peserta dan kemudiannya membentuk soalan yang berkaitan dengan fenomena. Mengapa grounded theory? Yang pertama, ianya adalah lebih bersifat berstruktur dan ia merupakan garis panduan asas kepada mana-mana penyelidikan ataupun fenomena yang tidak pernah dikaji oleh penyelidik sebelumnya. Kedua, kaedah grounded theory ini menawarkan lebih strategi khusus bagi menangani fasa siasatan analitik, dan seterusnya. Kaedah grounded theory ini ianya membantu penyelidik untuk membuat pelarasan dan mengintegrasikan dapatan kajian daripada pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dan juga interaktif bersama dengan peserta, dan seterusnya membentuk tema ataupun proses yang boleh menjawab persoalan kajian dan juga memenuhi jurang kajian. Dan seterusnya, kaedah grounded theory juga ianya boleh mengesahkan pendidikan kualitatif sebagai satu kaedah pendidikan yang lebih saintifik, sebagaimana yang saya jelaskan, kerana ianya bermula pada dasarnya atau kita cakap ia very grounded. Okey. Itu saya Dr. Khairi, silakan. Okey, satu penjelasan yang bagus. Okey, mungkin di luar konteks lah saya nak tanya. Apakah masalah-masalah yang Puan Ashikin hadapi ketika mengumpul data bagi kajian yang grounded theory ni? Mungkin ada sikit perkongsian? Okey, alright, terima kasih Dr. Khairi. Okey,
secara jujurnya saya telah terlibat dalam mengendalikan kajian graduate teori bagi satu kajian yang saya sedang laksanakan, iaitu saya ingin mengetahui apakah proses yang terlibat bagi pengembangan sesebuah perniagaan ke pasaran antarabangsa. Okey, jika dilihat daripada jurang kajian sebelum ini, kajian yang saya sedang laksanakan ini saya kira adalah totally new dan berbeza dengan kajian yang pernah dilaksanakan di negara-negara tertentu, tetapi ia tidak sesuai dan tidak boleh diaplikasi dalam konteks negara kita. Oleh demikian, saya mendapati bahawa kaedah graduate teori adalah kaedah yang paling sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kajian saya ini, dan oleh itu saya tidak nafikan bahawa kaedah graduate teori ini adalah satu kaedah yang tidak banyak ataupun tidak ramai penyelidik baru dan muda berani ingin melakukan, kerana ianya mempunyai beberapa kekangan. Yang pertama adalah dari segi masa. Seperti mana kita tahu, kajian menggunakan kaedah graduate teori ini ia menuntut masa yang lama kepada penyelidik untuk berada di lapangan, kerana ia kerana penyelidik belum melakukan proses secara berulangan, iaitu pada awalnya tanpa mempunyai sebarang idea turun ke lapangan dan membuat pemerhatian dan juga berinteraksi dengan peserta, dan kemudiannya membentuk idea untuk membangunkan persoalan kajian, dan juga seterusnya penyelidik perlu turun sekali lagi ke lapangan untuk mengesahkan ataupun membuat kutipan data sekiranya data yang dikumpul itu tidak dapat menjawab persoalan kajian. Penyelidik perlu mengulang sekali lagi. Apa yang membezakan kaedah graduate teori ini dengan kaedah lain dalam penyelidikan kualitatif adalah pengumpulan data dan juga analisis dilakukan secara serentak untuk membuat pembentukan tema, iaitu dengan menggunakan tiga jenis kaedah pengekodan, iaitu Axial, Open, Axial dan juga Selective Coding. Jadi pada akhirnya setelah penyelidik dapat mengumpulkan data dan telah mencapai satu level ketepuan data, penyelidik akan membentuk tema. Apa yang mencabar dalam graduate teori ini adalah kerana kaedah ini tidak didasari oleh mana-mana teori pada awalnya. Jadi sepenuhnya keupayaan penyelidik itu sendiri untuk membangunkan tema dan seterusnya membentuk proses bagi menjawab persoalan kajian. Ya, Dr. Khairi? Okey, kalau macam itu, macam mana kita nak tahu ataupun nak kena pasti bahawa tema yang kita bangunkan itu adalah sah, valid? Okey, dari segi validasi, apa yang boleh dilakukan oleh penyelidik graduate teori adalah pertama, mereka boleh membuat pengesahan model proses yang dibangunkan itu dengan merujuk kepada pakar daripada bidang-bidang yang dikaji, dan seterusnya kedua, boleh membuat uji kaji ataupun test ke atas model tersebut. Jadi dalam kes saya, apa yang saya laksanakan untuk proses validasi adalah saya akan pergi semula ke lapangan, dan juga saya menguji model proses saya itu ke atas beberapa sampel yang lain untuk mengetahui adakah ia benar-benar dapat dipraktikkan dalam konteks situasi di Malaysia ini. Itu yang saya laksanakan lah, Dr. Khairi, ya. Hebat, jawapan yang sangat tuntas walaupun tidak ada dalam skrip. Okey. Okey, mungkin yang terakhir lah. Okey, apakah cadangan Puan Nurul Ashikin kepada penyidik-penyidik muda atau penyidik-penyidik baru yang nak sambung PhD ataupun sambung master, yang nak bakal ataupun mungkin menggunakan ataupun mengaplikasikan pendekatan graduate theory? Okey, terima kasih Dr. Khairi. Okey, seperti mana yang saya nyatakan pada awalnya,
tidak ramai penyelidik baru ataupun penyelidik muda yang akan memilih kaedah grounded theory. Namun apa yang saya ingin ketengahkan di sini adalah jika kita ingin melaksanakan kajian kualitatif, seseorang punya itu perlulah menggunakan kaedah yang sesuai dengan kaedah yang sesuai. Secara kita tahu bahawa ada banyak kaedah di bawah kualitatif dan bukan semua kaedah itu sesuai untuk menjawab persoalan kajian kita. Oleh itu, kepada penyelidik yang ingin menggunakan kaedah grounded theory, pertama sekali saya ingin memberi sedikit pandangan nasihat bahawa pertama kali haruslah mengenal pasti jurang kajian dan juga fenomena yang ingin dikaji. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini adalah outcome ataupun output yang akan dihasilkan daripada grounded theory itu sendiri adalah proses. Dan kita saja tahu bahawa untuk menghasilkan proses mengambil masa yang lama dan perlu turun ke lapangan banyak kali dan berinteraksi dengan partisipan banyak kali juga. Jadi haruslah sangat penting untuk mengenal pasti fenomena yang dikaji supaya kita tidak membuat pemilihan kaedah yang salah walaupun kita sedia maklum bahawa ada banyak kaedah di bawah metodologi kualitatif. Kedua, seseorang penyelidik baru yang ingin menggunakan kaedah grounded theory harus benar-benar memastikan bahawa jurang kajian yang ingin dikaji adalah baru dan ianya tidak pernah dilaksanakan di mana-mana kajian, kerana seperti mana kita tahu, grounded theory adalah kajian asas. Yang ketiga adalah penyelidik baru perlu mengenal pasti siapakah target partisipan ataupun peserta, adakah mereka benar-benar mudah diakses dan mempunyai kesanggupan dan untuk memberikan kerjasama bagi menjalankan temu bual. Kerana seperti mana kita tahu, tidak semua partisipan mempunyai kesanggupan untuk ditemu bual banyak kali. Jadi adalah amat penting untuk memastikan penyelidik dan peserta dapat berinteraksi dengan baik untuk menghasilkan dapatan yang agak baik dan juga sempurna. Dan seterusnya, bagi penyelidik baru ataupun penyelidik muda yang ingin menggunakan kajian grounded theory, perlu membuat perancangan masa, kerana sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, kajian ini menuntut masa yang sangat panjang dan menggunakan banyak usaha. Jadi adalah sangat penting membuat persediaan bagi penyelidik baru. Dan yang terakhir yang paling utama adalah seorang penyelidik yang baru itu sendiri perlu membuat banyak pembacaan dan berinteraksi dan juga mewujudkan banyak rangkaian terutamanya dengan industri luas sekiranya anda ingin mengkaji tentang industri, kerana di proses analisis nanti pengetahuan anda adalah sangat penting bagi pembangunan tema. Sekiranya penyelidik tidak menyenyapkan diri mereka dengan pengetahuan asas ataupun sedikit informasi mengenai bidang yang dikaji, adalah sangat sukar untuk membangunkan tema ataupun membuat penamaan tema. Okey, itu saja daripada saya, Dr. Khairi. Okey, satu penerangan yang hebat. Okey, untuk pengetahuan penonton semua, Puan Ashikin sudah menghantar tesis bagi tujuan Viva dan beliau berjaya menyiapkan kajian grounded theory dalam tempoh kurang daripada 3 tahun. Satu pencapaian yang agak dahsyat lah bagi saya, sebab saya tahu saya tak guna pun grounded theory. Kali tak saya nasihat tapi dia nak buat juga, tapi alhamdulillah tempat 3 tahun maknanya sangat outstanding. Okey, tahniah saya ucapkan kepada Puan Nurul Ashikin. Okay, terima kasih Dr. Khairi. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa next time. Kita akhiri kita punya perbincangan ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.